Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid bersama Cikgu Ridwan bagi subjek pendidikan jasmani. Hari ini kita akan belajar mengenai imbangan songsang dan ada dan hambur tangan. Untuk makluman semua murid-murid kelas kamu akan belajar 2 tajuk dalam 1 hari. Sebab hari ini masa pendidikan jasmani bagi kelas kamu ialah 1 jam. Berbanding kelas-kelas lain 1 hari setengah jam saja. Kelas kamu nih saja yang 1 jam 1 hari. Kalau kelas lain hari ini setengah jam, besok setengah jam. Jadi kamu ada 2 tajuk yang kamu akan belajar pada hari ini. Tapi jangan risau. Kalau kamu tidak mampu siapkan kedua-dua tajuk pada hari ini, buat 1 tajuk saja pada hari ini, besok baru hantar lagi 1 tajuk. Boleh murid-murid? Oke. Bagi imbangan songsang, tajuk kita pada hari ini ialah dunia terbalik. Macam mana tuh dunia terbalik? Nanti cikgu terangkan. Dan bagi hambur tangan, tajuk kamu pada hari ini ialah tinggi ke rendah. Oke, dunia terbalik. Macam mana tuh dunia terbalik? Begini gambarnya. Tengok tuh. Kepala di bawah, kaki di atas. Macam dalam lagu, kaki di kepala, kepala di kaki. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 5 bagi aktiviti hari ini, yaitu imbangan songsang yang bertajuk dunia terbalik. Dan bagi aktiviti hambur tangan, tajuk dia ialah tinggi ke rendah. Macam mana tuh tinggi ke rendah? Begini. Kamu boleh rujuk juga buku teks muka surat 6. Boleh murid-murid ya? Untuk imbangan songsang, Untuk imbangan songsang, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 5. Dan untuk aktiviti hambur tangan, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 6. Oke murid-murid, di akhir pembelajaran pada hari ini ataupun selepas saja tercikgu terangkan berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini, apa yang murid-murid akan dapat. Bagi aktiviti dunia terbalik, murid-murid akan dapat 1 benda. Apa dia? Ya, lakukan. Murid-murid akan dapat lakukan aktiviti imbangan songsang. Yang tadi gambar tuh, nampak kan? Untuk aktiviti yang kedua, yaitu tinggi ke rendah, murid-murid akan dapat ada 2 benda murid-murid akan dapat. Yang pertama, murid-murid akan dapat lakukan hambur tangan daripada tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah. Yang kedua, murid-murid akan dapat menyatakan 3 lakuan hambur tangan yang betul. Ataupun cara lakuan hambur tangan yang betul. Macam mana caranya? Ada 3 stepnya itu. Untuk hambur tangan lah. Oke, bagi tajuk tinggi ke rendah. Paham? Jadi, boleh kita sambung? Boleh, jom! Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, jom kita tengok dulu perkaitan antara kedua-dua aktiviti ini. Aktiviti apa? Dunia terbalik dengan tinggi ke rendah. Dunia terbalik tadi aktiviti apa? Imbangan songsang. Ini aktiviti apa? Hambur tangan. Apa perkaitan dua-dua aktiviti ini? Murid-murid rasa apa? Ya, paling utama adalah dia punya otot yang digunakan bagi kedua-dua aktiviti ini. Maksud dia guna bukanlah otot lain dia tidak guna. Cuma otot yang ini dia lagi apa? Dia lagi macam banyak digunakan atau dia lagi banyak penekanan pada bagian otot yang ini. Boleh faham? Ada 2 otot ini, yaitu otot apa? Pertama otot tangan dan yang kedua otot teras.
Di mana otot tangannya, cikgu? Di mana otot terasnya? Kalau kamu baca buku teks muka surat 5 dan 6, dia ada terangkan sudah. Tapi tidak apa, kita tengok di sini, kita tunjukkan lagi yang lagi jelas supaya kamu lagi nampak dan lagi faham. Ini untuk pengetahuan kamu saja ya, untuk kamu tahu. Paham murid-murid? Oke, yang pertama otot tangan. Bagi dunia terbalik, otot tangannya, tengoklah tangannya itu di mana? Di sini tangannya. Itu tangan. Untuk bagi aktiviti hambur tangan ataupun tinggi ke rendah, tajuknya itu di sini. Tengok tangannya itu kan? Untuk otot tangan. Itu otot tangan, otot teras. Untuk aktiviti dunia terbalik, dia terletak di bagian depan. Sini, depan dengan belakang sini. Itu otot teras. Nampak gambar tuh? Yang cikgu sudah highlight berwarna hijau. Oke, untuk aktiviti tinggi ke rendah sama juga bagian hadapan perut dengan bahagian belakang. Tahu namanya? Tidak tahu pula cikgu. Bukan kamu tidak tahu sebenarnya. Kamu sudah diajar tapi mungkin lupa. Biasa, normal, itu perkara biasa. Paham? Oke, jadi sama-sama kita buat. Bukan buat, sama-sama cikgu ingatkan supaya kamu ingat balik apa nama otot tuh. Dan cikgu pun makin ingat. Oke, untuk otot tangan. Untuk otot tangan, ini dia otot yang terlibat. Tengok nih. Ini dua-dua otot nih. Bicep dengan tricep. Besar kamu punya bicep. Satu. Untuk bagian otot teras tuh di mana? Bagian hadapan. Hadapan di sini dengan bagian belakang. Ini hadapan abdomen. Kamu tengok yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ini yang kamu panggil six pack. Inilah satu. Untuk bagian otot di belakang, tengok bagian ini, bagian punggung. Ini namanya gluteus. Kalau ini tadi abdominals ataupun oblik bagian tepi sini ya. Boleh? Ini tidak perlu pun kamu tulis. Yang penting kamu tahu saja yang mana bicep, mana tricep, di perut itu apa namanya. Boleh murid-murid? Oke, mantap. Paham setakat itu murid-murid? Oke, untuk tugasan pada hari ini. Tugasan pada hari ini untuk kelas kamu dia spesial sedikit. Seperti yang cikgu telah maklumkan sebelum ini ataupun di awal pembelajaran tadi, kelas kamu akan ada 2 tugasan. Kenapa pula kami 2 tugasan, cikgu? Ya, kamu 2 tugasan. Sebab kelas kamu hari ini PJ 1 jam ataupun 30 menit, 30 menit. 2 kali lah, 1 kali, 2 kali. 2 masa. Untuk kelas yang lain, PJ mereka 1 hari 1 masa saja. Contoh hari Isnin 1 kali, hari Selasa 1 kali. Kelas kamu hari ini 2 kali terus. Jadi ada 2 tugasan untuk kelas kamu, menjadikan kelas kamu sangat istimewa. Oke, aktiviti yang pertama yaitu aktiviti imbangan songsang, imbangan songsang bagi tajuk dunia terbalik. Dan aktiviti kedua yaitu hambur tangan, tajuk tinggi ke rendah. Apa yang perlu kamu lakukan? Untuk aktiviti pertama, kamu perlu hasilkan video imbangan songsang. Video? Balik-balik video, cikgu. Balik-balik video. Ya, habis dataku, cikgu. Ndak apa. Kalau kamu takut habis data ataupun data kamu tinggal sedikit, tidak ada masalah. Kalau kamu tidak mampu untuk hantar video, hantar saja dalam bentuk gambar. Tapi kalau kamu mampu hantar dalam bentuk video, hantar dalam bentuk video lah. Tapi pastikan videonya tidak lebih 10 MB, ya. Dia punya size besarnya. Kalau tidak banyak data, guna saya gambar. Masa bilang mau gambar, cikgu? Masa kamu buat begini? Begini kamu buat. Imbangan songsang dunia terbalik. Begini sudah kamu. Ibu bapak kamu di sini berdiri, pegang kakimu. Masa itulah digambar. Paham? Oke, good.
Itu yang pertama, dunia terbalik. Untuk tugasan yang kedua, hambur tangan ataupun tajuk tinggi ke rendah. Sama juga. Kamu kena hasilkan video hambur tangan. Tidak mampu juga hantar video, data tinggal sedikit, tidak apa-apa. Hantar guna gambar sahaja. Boleh faham ya? Cuma berkemungkinan, bukan berkemungkinan, cuma untuk aktiviti hambur tangan, bagi tajuk tinggi ke rendah nih kita akan ubah sedikit. Sebab cikgu faham di rumah masing-masing ramai, di rumah murid-murid nih, kelengkapan untuk lakukan aktiviti ini tidak cukup ataupun tidak mencukupi. Jadi kita akan ubah sedikit. Contoh kelengkapan yang perlu ada nih, trampolin. Kalau tidak trampolin, boleh guna papan anjal. Ini trampolin namanya ya. Ini yang kamu tengok segitiga macam piramid makanan ini. Ini namanya peti lombol. Inilah peti lombol. Ini tilam. Tilam semua ada, cuma nipis tebal saja. Boleh murid-murid? Boleh cikgu sambung? Oke, kita pergi yang seterusnya. Oke, ini untuk makluman murid-murid. Pertama sekali sebelum melakukan aktiviti amaran. Ini amaran keras. Amaran itu apa? Bahaya. Jadi jangan buat yang ini. Jangan buat. Kamu mesti ikut yang ini ya. Yang pertama sekali, kamu kena minta bantuan daripada ibu bapa, penjaga, atau orang yang lebih dewasa daripada kamu sebelum kamu lakukan aktiviti. Boleh faham? Ingat ya. Pastikan ada ibu bapa, penjaga, atau orang dewasa baru lakukan aktiviti. Aktiviti apa? Tadi tugasan tuh. Yang dua tugasan tuh. Tidak ada ibu bapa, jangan dulu buat. Tunggu ada ibu bapa, baru buat. Bagi tahu cikgu, saya tidak boleh hantar hari inilah. Ibu bapa saya tiada di rumah. Ataupun cikgu boleh saya hantar malam ini tak? Begitu. Malam pun boleh kamu hantar, tidak masalah. Yang penting ada usaha untuk buat. Oke murid-murid, ada sudah ibu bapa ataupun kakak kamu yang tolong jaga semasa kamu buat aktiviti. Apa yang perlu kamu buat seterusnya? Buatlah regangan ataupun pemanasan badan. Kenapa perlu buat? Sebab untuk mengelakkan berlakunya kecederaan. Nanti sakit otot-otot ataupun berlakunya kekejangan otot, sakit tuh. Tapi murid-murid ingat ya, kamu kena buat satu lakuan tuh 8 saat. Cara kiranya bukannya kira 1, 2, 3, 4. Tidak payah. Itu kamu tuh pandai tuh laju-laju. Nanti kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak sampai 8 saat. Kamu kira ikut 1001, 1002, 1003. Begitu cara kiranya. Cuma untuk pemanasan badan ini, kamu tidak perlu rakam. Ini kamu buat di belakang tabir. Maksudnya sebelum kamu buat video, kamu buat dulu pemanasan badan ataupun buat regangan sendiri lo. Paham? Jadi, jom kita tengok dia punya video. Contoh pemanasan badan yang cikgu sediakan untuk anak-anak murid cikgu. Dimulakan dengan kepala. Lepas saja kepala, tangan kanan. Lepas tangan kanan, tangan kiri lagi. Lepas tangan, pinggang lagi. Itu dia pinggang. Selepas saja pinggang, baru kita masuk pada bahagian kaki. Kaki kanan, kaki kiri. Dan yang terakhir di bahagian bawah. Paham murid-murid? Oke. Berapa sudah murid-murid? Ada 2 sudah kan? Sekarang yang ketiga, apa yang perlu kamu buat? 3, pastikan kawasan tempat lakuan, tempat kamu buat aktiviti itu nanti untuk kamu rekam video, selamat. Maksud selamat, janganlah di kayu-kayu yang meruntuh. Pas itu janganlah ada apa nih dekat dengan almari kah, nanti jatuh, alamak. Dan gunakan alas untuk lapik kepala, tilam ataupun bantal. Kamu boleh guna tilam ataupun bantal. Untuk aktiviti, dua-dua aktiviti nih, cikgu lagi galakkan kamu buat di atas tilam. Lagi selamatlah berbanding di atas lantai. Kalau lantai kau buat, aduh sakitnya kepala. Jadi buat di atas tempat yang berlapik. Paling bagus buat di atas tilam. Tapi ingat, lagi sekali cikgu ingatkan,
pastikan ada ibu bapa ataupun penjaga atau orang yang lebih dewasa untuk mengawasi kamu semasa buat activity. Bukan semasa buat activity. Ya betul lah, semasa buat activity. Pastikan ibu bapa kamu bantu kamu buat activity. Faham? Oke. Oke murid-murid, yang keempat, bagi dunia terbalik dan tinggi ke rendah. Bagi dunia terbalik, apa yang perlu kamu lakukan yang seterusnya yang keempat ini? Letakkan tangan tu di bawah telinga, bukan di tepi telinga. Kamu tengok dua-dua gambar nih. Gambar A dan gambar B. Gambar A, tengok tangannya. Ini telinganya, ini tangannya di mana? Ini di mana? Ini yang mana satu bawah telinga, yang mana satu tepi telinga? Ya, yang A itu di bawah telinga, yang B itu di tepi telinga. Jadi buat seperti yang A untuk imbangan songsang atau dunia terbalik ya. Cikgu, bolehkah buat yang B? Boleh, tidak ada masalah pun sebenarnya. Cuma ini tidak seimbang, senang untuk jatuh berbanding yang A. Faham murid-murid? Oke. Untuk aktiviti tugasan yang kedua, apa yang perlu kamu lakukan? Nyatakan nama, kelas dan 3 lakuan dalam hambur tangan. Maksudnya masa kamu mula-mula buat video tuh, kamu cakap dulu namamu. Assalamualaikum, nyatakan namamu, kelasmu. Nama saya Ahmad bin Abu. Saya daripada kelas 4 intelek. Lepas tu kau nyatakan 3 lakuan dalam hambur tangan. Ada tuh di dalam buku teks muka surat 6. Ada 3 tuh dia tulis itu. Kamu baca saja pakai buku teks atau pakai kertas. Paham? Contohnya, boleh kamu tengok video yang ini. Cikgu ada buat satu, tengok Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad bin Abu daripada tahun 4 intelek. Nyatakan nama kelas. Ini saya akan nyatakan 3 lakuan hambur tangan. Yang pertama, kamu cakap 3 lakuan tuh. Cikgu gunakan kertas saja. Cikgu tulis di kertas. Tidak perlu pun hafal. Yang penting kamu tahu saja. Boleh faham murid-murid? Oke? Oke, mantap. Yang kelima. Yang kelima sudah ya. Oke, bagi aktiviti imbangan songsang, apa yang kamu akan lakukan? Kamu akan mula untuk lakukan aktiviti imbangan songsang. Macam mana cara nak buat? Yang pertama, tengok cikgu punya gambar yang ini. Ini pastikan tengok gambar yang ini. Tengok tangan cikgu tu macam mana? Adakah di tepi ataupun di bawah? Cikgu sudah terangkan tadi, di bawah. Jangan di tepi ya. Bukan apanya. Kalau di tepi senang untuk jatuh, tidak berapa seimbang. Ini dinding dan yang ini tilam. Kenapa kena tilam? Kan cikgu sudah bagi tahu yang ketiga tadi, lapik kepala supaya tidak terlalu sakit. Sakit betul kalau di lantai. Aduh. Jadi lapik tilam ya. Dan pastikan ada ibu bapa membantu kamu di situ atau orang yang lebih dewasa. Yang pertama, yang kedua, luruskan kau punya kaki, lurus. Tengok kaki cikgu ni lurus. Lurus begitu. Jadi begini sudah. Tadi ini kaki begini, seterusnya yang kedua kaki lurus seperti itu. Yang ketiga, angkat kamu punya kaki, angkat kaki, jadi bengkok ke dinding. Angkat badan kamu sekali kaki. Tak pergi sini. Boleh minta tolong ibu bapa ya. Ini saya galakkan, mesti ada ibu bapa. Ibu bapa akan berdiri di tepi sini. Tolong kamu angkat pergi atas. Boleh faham? Oke, tidak ada ibu bapa jangan buat mesti ada ibu bapa angkat. Yang seterusnya, kasih lurus kamu punya kaki. Paham murid-murid? Inilah dia imbangan songsang. Jadi jom kita tengok dulu video imbangan songsang khas untuk anak-anak murid cikgu. Tengok kaki cikgu. Cikgu angkat dia. Cikgu tolak ke atas. Cikgu luruskan kaki. Dapat murid-murid bengkok lagi. Turun. Ini pastikan ibu bapa tolong untuk turun ya murid-murid. Oke, itu untuk aktiviti dunia terbalik. Bagi aktiviti tugasan kamu yang kedua, apa yang kamu kena lakukan?
Tadi kamu sudah nyatakan nama, kelas, kemudian 3 lakuan tuh. Lepas itu kamu buat ini dulu. Ini di dinding. Buat benda ini di dinding. Kasih lurus tangan. Ini untuk pemanasan supaya tangan kita bersedia untuk buat aktiviti hambur tangan. Ansur majunya ya. Sebelum kamu ke aktiviti yang seterusnya. Selepas itu, apa yang perlu kamu buat lagi? Buat dirian tangan di dinding. Ini pun buat ditilam juga ya. Tidak ada buat di tempat lain. Semua buat tilam. Tengok ini. Tilam. Ini pun tilam juga nih. Oke murid-murid. Untuk buat dirian tangan di dinding. Jom kita tengok videonya. Nampak perbezaannya situ? Ini imbangan songsang, kepala rapat ditilam. Untuk hambur tangan, dia tidak rapat ditilam. Faham murid-murid ya? Oke. Yang keenam, ini merupakan contoh hasil lakukan aktiviti imbangan songsang dan aktiviti hambur tangan. Kalau kamu nampak, yang ini, seperti yang cikgu cakap tadi, yang imbangan songsang kepala rapat ditilam. Tangan bengkok. Kalau hambur tangan, aktiviti tadi tinggi ke rendah, kepala tidak rapat ditilam ya, tangan lurus. Ini yang kamu akan lakukan. Sepatutnya untuk aktiviti hambur tangan, kamu kena buat seperti ini. Ada benda nih, kamu kena berguling sepatutnya, kena baring. Baring di atas tilam nih. Sudah kau angkat begini, kamu angkat berdiri begini. Untuk hambur tangan, baring di tilam. Pak, begitu sepatutnya. Tapi cikgu faham kelengkapan tidak berapa cukup. Kamu buat sampai yang ini saja. Boleh murid-murid ya? Untuk dirian tangan saja. Tapi ingat, ibu bapa pastikan ada berada di tepi sini. Berdiri di sini ibu bapa ya. Tolong angkat anak-anak murid. Tolong angkat anak ataupun adik. Tolong angkat dorang. Pergi ke dinding begini. Tahan, tolong tahan. Tidak masalah pun. Boleh faham ya? Harap anak-anak murid dapat berikan kerjasama yang lagi hebat. Mantap. Oke, siap sudah 2 tugasan. Apa yang kami buat lagi cikgu? Sudah aku buat imbangan songsang. Sudah aku buat hambur tangan. 2 video sudah aku buat. Ingat murid-murid, ada 2 video. Bila sudah ada 2 video, apa yang perlu kamu buat? Tidak perlu sudah WhatsApp hasil kerja kamu kepada cikgu. Kenapa dah payah? Aduh, bukan apanya, handphone cikgu sangkut-sangkut dia. Terlalu banyak video yang di WhatsApp dengan cikgu. Jadi kita ambil inisiatif yang lain. Apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama, lepas kamu buat rekaman video ataupun gambar imbangan songsang dan hambur tangan, kamu tekan link yang cikgu berikan dalam grup WhatsApp. Ikut tajuknya. Kalau contoh video, ada 2 video, setiap murid akan buat 2 video. 1 video imbangan songsang, 1 video hambur tangan. Yang cikgu senang tunjuk tadi itu. Kalau lupa, tengok balik video tadi, mundur balik. Reverse sikit. Oke. Kalau video imbangan songsang, kamu tekanlah link imbangan songsang. Tengok dalam WhatsApp, ada cikgu bagi. Kalau video gambar hambur tangan, ataupun video hambur tangan, tekanlah link hambur tangan punya link untuk hantar kamu punya kerja. Faham murid-murid? Oke, mantap. Yang ketiga, pilih nama kamu. Pilih nama Anda. Ingat, pilih nama sendiri. Jangan pilih nama kawan. Sebab apa? Bila kamu pilih nama kawan, kawan yang sudah siap kerja, bukan kira kamu yang siap. Sebab nama kawan, siapa suruh kau pilih nama kawanmu? Pilih nama kamu. Paham? Oke, yang keempat, sudah kamu pilih nama, tekan add file, kemudian carilah kamu punya gambar tuh. Gambar ataupun kamu punya video tadi. Sudah kamu jumpa, tekan upload. Lepas tu tekan submit dan seterusnya. Siap, selesai. Tahnya kerana berjaya menyiapkan kerja pada hari ini. Oke, kita sudah buat siap kita punya kerja. Kita punya activity hambur tangan, kita sudah buat video ataupun kita sudah gambar. Oke, yang selepas itu apa perlu kamu lakukan? Tekan link dalam WhatsApp yang cikgu bagi itu, ada link. Tekan link itu, kemudian bila kamu tekan ada setengah handphone, dia perlu sign in terlebih dahulu. Masukkanlah kamu punya email. Email di sini, lepas tekan email, masukkan kamu punya password. Bila sudah masuk password, pilih kamu punya nama.
Nama kamu. Tekan ini, keluar nama-nama banyak-banyak tuh. Paham ya? Tekan nama, pilih banyak-banyak. Ada handphone, tidak payah. Bila kamu tekan link, terus dia masuk yang ketiga nih. Tidak perlu lagi yang dua nih. Sebab apa? Sebab handphone kamu sudah sign in sebenarnya. Boleh paham? Oke, next. Seterusnya, apa yang perlu kamu lakukan? Lepas kamu pilih nama, yang keempat, kamu tekan tadi itu add file. Bila kamu tekan add file, keluarlah begini. Bila keluar begini, dia tulis itu select files from your device. Tekan yang ini. Bila kamu tekan yang ini, pilihlah video kamu tadi ataupun gambar kamu tadi. Di mana kamu simpan? Carilah dia. Sudah kamu tekan, dia akan jadi keluar begini. Keluar begini, dia loading. Maksudnya kalau penuh nih, siap sudahlah, siap di-upload. Dia akan upload. Dia akan jadi warna biru. Kamu boleh tekan sudah. Kalau belum habis, tidak boleh tekan ini. Tapi kalau sudah habis, boleh kamu tekan tuh yang ini. Kalau sudah habis, kamu tekanlah yang ini. Apabila kamu sudah tekan yang ini, upload, dia akan jadi seperti ini. Ini contoh ya. Nah, nama kamu naik. Kemudian kalau kamu antar dalam format gambar lah sini. Kalau video lah. Dan untuk makluman, video tuh 10 MB dia punya size. Boleh tuh, jangan risau. Kalau kamu rakam guna handphone, tidak sampai pun 10 MB. Oke? Lepas kamu buat semua ini, selesai ini, kamu tinggal tekan ini submit. Selesai tekan submit. Apa yang perlu kamu lakukan? Tidak payah lakukan apa-apa. Sudah selesai. Siap sudah kerja kamu hari ini. Tahniah, karena berjaya menyiapkan kerja sekolah pada hari ini. Dan rasanya itu sahaja daripada cikgu pembelajaran pada hari ini. Jumpa lagi pada pembelajaran pada minggu hadapan. Jaga jarak, jaga kebersihan, jaga SOP. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Assalamualaikum.